Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi malam ni Ustaz Adi tak boleh hadir sebab tak berapa sihat. Jadi ana kena gantilah, ganti Ustaz Adli. Patutnya kuliah sepatutnya iqna'. Jadi kita tukarlah, insya-Allah kita akan lihat beberapa faedah yang boleh kita petik berkenaan dengan metod atau metodologi kaum musyrikin dalam memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang rasul yang membawa utusan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang Allah taala utuskan untuk membawa petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutuskan rasulnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan juga agama yang benar. Petunjuk ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di dalam tafsirnya. Petunjuk iaitulah al-huda al-ilmu nafi', yang inilah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, iaitulah agama yang benar, iaitulah tauhid, agama yang benar. Dan para ulama juga menafsirkan sebagai amalus salih, amal salih. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk al-huda, berupa ilmu yang bermanfaat. Tak kala manusia hari ini mereka reka dan lalai di dalam, tenggelam di dalam syahwat dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, telah memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita dengan agama ini, dan kalaulah bukan kerana Allah Taala memberi petunjuk kepada kita, nescaya kita tidak akan dapat petunjuk itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan juga agama yang benar ini, khususnya iaitulah agama tauhid, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala berikan beberapa perkara yang menjadi pembantu ataupun pendokong ataupun penguat bagi menunjukkan kebenaran risalah yang akan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang Allah Taala jadikan ataupun Allah Taala berikan kurniaannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana antaranya yang kalau kita belajar dalam sirah sebelum yang kita selalu dengar iaitulah mukjizat kan. Mukjizat ialah perkara yang ataupun bahasa lain kita katakan ayat, tanda-tanda kan. Mukjizat dinamakan mukjizat kerana dia dapat melemahkan orang-orang yang ditunjukkan ataupun dibawakan mukjizat itu, sehingga mereka tidak dapat melawan ataupun membantah mukjizat ataupun ayat tanda-tanda Allah SWT bagi Rasul. Dan begitu juga sebelum mukjizat, sebelum Allah Ta'ala memberikan mukjizat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, kita katakan, bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum
Nabi SAW dilantik menjadi ataupun diutuskan menjadi Rasul. Kan? Jadi maksudnya Allah Ta'ala, penjagaan Allah itu antaranya apa yang disebut oleh para ulama, antaranya ialah penjagaan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad SAW sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul. Iaitulah Allah Ta'ala jaga Nabi kita SAW daripada segala kekotoran dan juga kekejian ataupun perkara-perkara yang boleh mengotorkan hati Nabi SAW, iaitulah perkara-perkara yang kita katakan adranul jahiliyah, kekotoran jahiliyah. Yang mana Nabi SAW Allah Ta'ala ciptakan dia, dan Allah Ta'ala sendiri pilih Nabi kita SAW, dan Allah sediakan, Allah Ta'ala seakan-akan Allah Ta'ala menyediakan hati Nabi SAW itu kan untuk menerima risalah Islam yang mulia kan. Antara perkara yang Allah Ta'ala yang sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran kan, Allah Ta'ala menunjukkan penjagaan Allah SWT kepada Nabi kita SAW, baik berupa penjagaan fizikal dan juga spiritual, dan juga perkara-perkara yang berkenaan dengan kekuatan rohani Nabi SAW sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Sebab itu dalam Quran Allah kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa kan? Bukankah kami telah bukankah engkau sebelum itu engkau adalah seorang yang yatim, fa'awa, dan kami yang menjaga engkau kan? Dan kamu dibela kan? Kamu dibela dan dibela oleh selepas kewafatan bapa Nabi, mak dia, ibu dia, kemudian selepas kematian ibu Nabi, bapa saudara Nabi kan? Kemudian datuk Nabi dulu, kemudian bapa saudara Nabi kan. Alam yajidka yatiman fa'awa kan? Wa wajadaka dhallan fahada kan? Bukankah kami dapati engkau itu asalnya sesat kan? Tidak berada di atas petunjuk kan? Wa wajadaka dhallan fahada kan? Dan Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada Nabi. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa Nabi SAW sendiri sebelum Nabi SAW sebelum Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira itu, Nabi dalam keadaan suka, Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati Nabi SAW rasa suka kan bersendirian, rasa suka bersendirian untuk bertahannuth, beribadah kepada Allah SWT. Dan antara bentuk penjagaan yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah antaranya Allah Ta'ala campakkan di dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasa benci kepada berhala-berhala dan perkara-perkara yang kita kata menyalahi fitrah seorang Islam. Dan kita boleh katakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi mendapat wahyu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul, diutuskan oleh Allah sebagai rasul, Nabi SAW akidah dia sudah sejahtera lagi. Sejak sebelum daripada Nabi diutus menjadi Rasul, sebelum dia menerima wahyu pertama, dan ketika jahiliah, Allah Ta'ala telah jaga akidah Nabi SAW. Jadi kalau orang tanya kepada kita, adakah Nabi SAW akidah dia sejahtera ketika zaman jahiliah? Jawapan dia ya, dengan pasti. Kerana Allah SWT menjaga perkara ini. Kenapa? Kerana ia adalah satu fitrah. Kerana ia adalah fitrah, yang mana fitrah inilah yang akan membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan, dengan bimbingan Allah SWT. Akhirnya dia akan, kita katakan, memberi petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima risalah tauhid yang Allah Taala tanggungjawabkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada umatnya. Sebab itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Urwah ibn Zubair, bahwasanya katanya telah menceritakan kepada kami, atau telah menceritakan kepadaku seorang jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, jiran kepada Khadijah. Jiran kepada Khadijah telah menceritakan kepada Urwah ibn Az-Zubair bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW pernah berkata kepada Khadijah, binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Ini sebelum Nabi SAW mendapat wahyu. Maksudnya pada ketika jahiliah. Nabi kata kat Khadijah, "Ai Khadijah, wallahi la a'budu Lata
wallahi la a'budul Uzza abadan. Qala fataqulu Khadijah radhiyallahu anha, khallil Lata, khallil Uzza. Nabi SAW pernah berkata kepada isterinya, sebelum Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Khadijah, demi Allah, wallahi, la a'budul Lata. Aku tak pernah sembah Lat. Aku tak pernah minta pertolongan kepada Lat. Aku tak pernah pergi sentuh Lat. Aku tak pernah pergi mengharap kepada Lat. Tak pernah menyembah Lat. Seperti mana orang jahiliah, orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, kan, termasuklah sanak saudara Nabi SAW dan juga kaum kerabat dia, kebiasaan mereka iaitulah kita kata terlibat di dalam kesyirikan. Nabi kata kat Khadijah, wallahi la a'budul Lata, wallahi la a'budul Uzza abadan. Nabi kata, Nabi sebutkan lagi bahawasanya, demi Allah aku tidak pernah menyembah Uzza selama-lamanya, tidak pernah. Kemudian Khadijah kata apa? Khadijah kata, khallil Lat, khallil Uzza. Kalau begitu, biarkan Lat, biarkan Uzza. Memang aku pun tak sembah juga. Khadijah pun sama juga, fitrah. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkenaan dengan menunjukkan bahawasanya Nabi SAW, Allah Ta'ala telah campakkan rasa benci kepada berhala-berhala ini semenjak Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul lagi. Sebelum Nabi SAW mendapat wahyu lagi, Allah telah menimbulkan kebencian di dalam hati Nabi, kebencian terhadap berhala-berhala yang disembah selain Allah. Itu adalah fitrah. Begitu jugalah sebagaimana yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh juga bahawasanya Nabi SAW, ketika Nabi SAW pernah bertemu dengan Bahira, sang rahib, di dalam riwayat, sebahagian riwayat yang sahih, bahawasanya Nabi SAW pernah ataupun kita katakan Bahira pernah berkata kepada Nabi SAW, as'aluka billati wal Uzza illa akhbartani amma as'aluka an. Bahira minta bertanya kepada Nabi SAW dengan menggunakan nama Latta dengan Uzza. Ini menunjukkan kebiasaan orang orang musyrikin Mekah, mereka menggunakan atau bersumpah dengan nama Latta dan Uzza untuk kadang-kadang untuk melariskan perniagaan mereka dan sebagainya. Kemudian apabila kerana Bahira, seorang lelaki ini, dia mendengar kaum dia bersumpah dengan menyebut Latta dan Uzza. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tas'alni bihaqqil Lati wal Uzza syai'a, fawallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdi lahuma. Nabi kata, jangan kau tanya aku dengan kau menyebut nama Lat dengan Uzza. Jangan sesekali. Demi Allah, tidak ada perkara ma abghadtu syai'an qattu bughdi lahuma. Tidak ada, demi Allah, Nabi kata, tidak ada perkara yang paling aku benci melainkan kebencianku terhadap dua benda ni, yakni Latta dan Uzza. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW membenci berhala, sembahan yang disembah selain Allah, kesyirikan. Nabi SAW sangat membenci sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT menjadi Rasul lagi. Begitu juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunanil Kubra dengan sanad yang kuat daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah apa? Anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang antara yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Zaid bin Harithah menceritakan, katanya, dahulu kana sanamani min nuhasin yuqalu lahuma isafun wa na'ilah yatamassahu bihima al-musyrikuna idza tafu. Zaid bin Harithah kata, dahulu di sekitar Kaabah itu, yang dicerita balik zaman jahiliah, ada dua berhala yang dibuat daripada besi ataupun daripada timah, yang dipanggil berhala itu Isaf dan Na'ilah. Nama dua berhala itu Isaf dan Na'ilah. Wa Na'ilatu, Isafun wa Na'ilatu yatamassahu bihimal musyrikuna idza tafu. Orang-orang musyrikin, kata Zaid, orang-orang musyrikin apabila mereka bertawaf mengelilingi Kaabah,
dan ada padanya berhala Isafun dan Nailah, mereka akan setiap kali mereka tawaf, mereka akan sentuh yatamassah. Mereka akan sentuh. Ambil apa? Tabarruk tabarruk. Ambil berkat. Macam sekarang kan. Kubur kan. Tabarruk kat kubur kan. Ini semua jahiliah. Sama aja, walaupun tukar benda tu kan, benda yang dia pegang tu adalah lain, tapi sama aja. Hakikatnya sama. Jadi orang musyrikin Mekah ni, dia kebiasaannya, kata Zaid, mereka akan sapu. Yatamassah bihima idza tawafu. Kalau mereka bertawaf, dan mereka akan sentuh. Akan ambil berkat. Sentuh, cium dan sebagainya. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuftu ma'ah. Kata Zaid, ketika itu aku masih kecil, aku bertawaf bersama Rasulullah SAW. Bapa angkat aku. Ini sebelum Nabi menjadi Rasul. Falamma marartu, dan apabila aku lalu, kata Zaid, aku lalu dekat dua berhala ini, Nailah dengan Isaf ini, masahtu bihi, aku pun sengaja sentuh. Sebab Zaid bin Harithah masih kecil, dan dia sengaja sentuh. Dia sentuh. Sebab dia tengok musyrikin Mekah sentuh kan. Orang kecil, budak-budak. Dia tengok orang buat benda tu, dia pun buat lah. Kan, itu sebab kita kata ramai orang yang terjebak dengan kesyirikan ini kan, kebanyakannya mereka adalah taklid nenek moyang kerana ikut-ikutan, dan mereka tak ada ilmu kan. Daripada kecil lagi dia tengok mak ayah dia pergi bertawaf dekat kubur kan, jadi dia kata benda ni dia pun ikutlah, sebab dia kecil lagi, dia tak tahu apa kan. Bila dia besar baru dia tahu kan. Mungkin dia, kalau dia dapat hidayah daripada Allah SWT berikan hidayah kepada dia, baru dia sedar. Tetapi bila Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi yang ketika itu masih kecil, dia sentuh Isaf dan Nailah, Nabi SAW terus marah. Nabi kata, la tamass. Nabi kata, la tamassahu. Nabi kata, jangan kamu sentuh. Nabi warning lah. Nabi warning. Kemudian kata Zaid lagi, fatufna. Zaid kata, kami pun tawaf lagi. Maksudnya tawaf itu ketika itu adalah tawaf mengikut syariat Nabi Ibrahim. Sebab Nabi SAW ketika itu masih lagi tidak diutuskan menjadi Rasul. Masih lagi tidak turun wahyu kepada Nabi. Kemudian Zaid kata, fatufna, kami pun tawaf lagi. Faqultu fi nafsi, aku pun berkata di dalam diriku. Maksudnya Zaid bin Harithah dia ada monolog dalaman lah. Dia cakap, la amassannahu hatta anzura ma yakunu. Aku nak sentuh juga, sampai aku nak tengok apa yang Nabi nak buat, apa yang bapa angkat aku nak buat, apa yang Muhammad nak buat, apa yang bapa angkat aku nak buat ni, apa yang Nabi nak buat. Macam budak sekarang kan, kalau kita suruh lagi, kita larang, jangan panjat. Dia kata, dalam hati dia nak panjat juga. Budak-budak, ini menunjukkan budak-budak dia ada, dia nakkan perhatian. Macam Zaid lah. Zaid bin Harithah ketika ni masih kecil, dan dia nakkan perhatian. Sebab itu kalau budak-budak, kalau kita perasan kan, kalau kita larang dia buat benda tu, itu yang dia buat. Sebab apa? Dia ada monolog dalam mana? dia nak buat tu, dia nak tengok apa respon kita, apa respon mak ayah dia. Itu dia nak buat lagi tu. Sebab itu kita layan je lah kan. Kalau benda yang memudaratkan, kita marah lah kan. Kita warning lah. Tapi layan je lah kan. Tapi kalau benda itu yang memudaratkan agama, maka kita tegah dengan serius kan. Kita tegah dengan kita kata betul. Kemudian la amassannahu hatta anzura ma yakunu famasahtuhu. Zaid bin Harithah kata, dalam hati aku ni aku nak buat juga. Aku nak tengok apa yang dia kata hatta anzura ma yakunu. Aku nak tengok apa yang akan berlaku. Kemudian famasahtu. Zaid bin Harithah pun sentuh lagi berhala tu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi marah, Nabi kata, la tamassahu alam tunha. Nabi kata, jangan sentuh, bukankah aku dah larang? Nabi marah. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra daripada Zaid bin Harithah. Ini sebelum Nabi SAW menjadi Rasul. Sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Kemudian kata Zaid selepas dia ceritakan balik kisah itu, katanya, fawallazi akramah, demi Tuhan yang telah memuliakan dia, memuliakan baginda, wa anzala alaihi alkitabah, dan yang telah menurunkan kitab kepadanya, mastalama sanaman qattu hatta akramahu Allah taala billadzi akramah wa anzala alaihi. Demi Allah, kata Zaid bin Harithah,
kan, dan demi kemuliaan, demi Allah Taala yang memuliakan dia ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah menurunkan kepadanya kitab, aku tidak lagi pernah menyentuh berhala selepas itu, selepas Allah Taala, sehinggalah Allah Taala memuliakan nabinya itu dengan Allah Taala memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepadanya wahyu Al-Quran dan melantiknya sebagai rasul. Menunjukkan itu adalah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Maksudnya akidah telah terpasak kukuh di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercampur dengan segala anasir-anasir kesyirikan. Nah, ini kita kena faham. Ini antara bentuk penjagaan Allah SWT terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara bentuk penjagaan Nabi kita penjagaan Allah SWT terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mencampakkan rasa benci rasa benci di dalam hati Nabi, iaitu benci kepada apa? Benci kepada syair-syair. Sebab itulah Nabi SAW tidak pernah dikenali ketika jahiliah adalah orang yang pandai bersyair. Tak. Nabi tak pernah. Dan tidak pernah Nabi SAW diriwayatkan ketika jahiliah, ketika zaman jahiliah sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, tidak pernah Nabi SAW terdetik di dalam hatinya untuk menjadi seorang penyair. Ini antara hikmah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan kami tidak pernah mengajarkan kepada dia, yakni Muhammad, syair. Dan tidak mungkin perkara itu akan berlaku. Dan kadang-kadang walaupun begitu, Nabi SAW, bukanlah Nabi SAW anti syair ni secara total, tetapi kadang-kadang Nabi SAW terkesan juga apabila mendengar syair-syair yang ada kecantikan dari segi bahasa. Dan Nabi SAW ada mendengar juga beberapa syair yang terkandung di dalamnya hikmah, kebijaksanaan, dan juga perkara-perkara yang memberikan galakan kepada perkara yang positif. Dan ketika itu kita kata sampailah Nabi SAW dilantik ataupun diutuskan menjadi Rasul pun, Nabi SAW masih lagi ada suka juga kepada syair. Tetapi tidaklah kita kata sampai tahap Nabi SAW itu meninggalkan Al-Quran. Kerana apa? Allah Ta'ala telah nyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak pernah mengajar Nabi kita sebagai menjadi seorang penyair. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda bahawasanya inna minal bayan la sihra wa inna minas syi'ri hikmatan. Sesungguhnya termasuk daripada minal bayan, perkara-perkara yang datang dengan lidah yang kefasihan lidah ini, ianya adalah sihir, termasuk daripada cabang sihir, ataupun termasuk daripada sihir yang boleh menyihir manusia. Dan Nabi SAW sebut juga, dan sesungguhnya adalah daripada syair itu ada hikmah. Syair juga ada hikmah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Nabi SAW juga walaupun ketika kita kata ketika sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, diutuskan menjadi Rasul, Nabi SAW tidak kita kata menyukai syair-syair yang berbentuk lara lah. Perkara-perkara yang syair-syair, kerana syair-syair jahiliah ni kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang sungguh sangat-sangat berlawanan dengan adab dan kita kata norma-norma masyarakat yang benar. Kita kata banyak mengajak kepada memuji kecantikan wanita, dan juga arak, mengajak kepada perkara-perkara yang keji, memuji arak, memuji perkara-perkara yang kita kata batil. Itu adalah antara sifat-sifat syair pada zaman jahiliah. Jadi pada zaman syair-syair berbentuk itu, Allah Ta'ala jaga Nabi kita SAW daripada mendengar dan juga terlibat dalam syair-syair yang berbentuk begitu. Juga antara bentuk penjagaan Nabi SAW, iaitulah Nabi SAW tidak langsung pernah meminum arak dan tidak langsung pernah mendekati perkara-perkara yang keji. Sebab itulah kita katakan bahawasanya Nabi SAW hidup di dalam suasana jahiliah, jahiliah yang mana mereka
orang-orang musyrikin jahiliah ini sudahlah mereka terjebak dan tenggelam di dalam kesyirikan terhadap Allah SWT. Mereka juga tenggelam di dalam syahwat mereka, dan mereka antara orang-orang yang tenggelam di dalam jahiliah mereka, di dalam permainan mereka, dan juga perjudian mereka, kan, bersahabat dengan orang-orang jahat, dan juga penzina, kan, alqiyan, penyanyi, kan. Dan kita kata itu adalah normal di zaman jahiliah. Di zaman jahiliah itu adalah perkara yang kita kata kebanyakan syabab, kebanyakan pemuda akan terjebak di dalam perkara-perkara jahiliah. Tetapi Nabi SAW, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala jaga dia, sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan daripada Ali bin Abi Talib, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahumu bihi ahlul jahiliyah illa marrataini minad dahri." Aku tidak pernah berkehendak untuk melakukan perkara yang keji, kata Nabi SAW, yang selalunya ianya sangat suka dilakukan oleh orang-orang jahiliah, kecuali 2 kali je pernah terdetik dalam hati Nabi. Nabi SAW kata 2 kali saja, dan kedua-dua waktu yang aku terdetik saja dalam hati Nabi. Dan kedua-dua waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala asamanillahu minhuma. Allah Taala telah menjaga aku, daripada terjebak daripada kedua-dua waktu tersebut. Dan pertama kata Nabi SAW, qultu lailatan li fata kana ma'iya min Quraisy bi a'la Makkah fi ghanamin li ahlina nar'aha absir li ghanami hatta asmura hadhihi layla kama yasmuru al-fityan. Qala na'am. فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامر قلت ما هذا. Nabi SAW pernah beberapa orang syabab, orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy, mengajak Nabi SAW pergi ke bukit di Mekah, yang mana di situ ada kambing-kambing yang dibelah oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya dan beberapa orang pemuda-pemuda Quraisy. Kemudian ketika itu mereka mengajak Nabi SAW untuk bermalam di situ. Bermalam di situ. Dia berkata, apa kata kita duduk di sini, kita bermalam. Bermalam sebagaimana orang-orang muda bermalam. Macam zaman kita kan, overnight lah kan. Dah ada dulu, jahiliah. Jangan kita terkejut lah. Maksudnya jahiliah ni dulu dalam bentuk yang lebih kurang sama, tapi dalam situasi yang berbeza. Dan Nabi SAW bersetuju, katanya, okey, na'am, fakharajtu. Nabi kata, aku pun keluar. Tetapi bila Nabi SAW datang, tiba di salah satu daripada rumah ataupun tempat, di tempat yang Nabi SAW nak pergi itu, Nabi SAW terdengar ghinaan, yakni suara nyanyian, dan juga bunyi dufuf, yakni gendang, wa mazamir, dan seruling. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa ini? Nabi kata, apa ini? Menunjukkan Nabi SAW seorang yang fitrahnya sejahtera. Maksudnya tak pernah lagi dengar benda-benda macam tu, tak pernah terjebak. Tetapi ini kali pertama. Kemudian kata beberapa orang pemuda Quraisy ni, kata mereka, fulanun tazawwaja fulana. Ini ada majlis kenduri kahwin. Kenduri kahwin je pun. Li rajulin min Quraisy, kenduri kahwin seorang lelaki di kalangan Quraisy. Nabi kata apa? Falahautu bidzalika al-ghina wa bidzalika as-sauti hatta ghalabatni 'aini. Nabi kata suara ataupun suara nyanyian dan suara gendang dan juga seruling-seruling itu menyebabkan aku tidak merasa selesa, dan akhir sekali faghalabatni 'ainai. Nabi kata, atau faghalabatni 'aini, sehingga menyebabkan mata aku mengantuk. Fanimtu, lalu aku tertidur. Maksudnya Nabi SAW tak sempat nak pergi, tak dan pergi. Allah Ta'ala tidurkan. Fama ayqadhani illa massu syamsi faraja'tu ila sahibi faqala ma fa'alta. Dan aku tidak membuka mataku melainkan setelah cahaya matahari telah menyentuh aku. Yakni dah pagi dah siang dah. Nabi SAW katakan. Kemudian begitu jugalah hari yang berikutnya, kan, sahabat kawan-kawan
yang mengembala kambing bersama Nabi ini ajak sekali lagi, kemudian Nabi SAW pergi juga sekali lagi, kemudian Nabi SAW dengar benda yang sama, lalu sekali lagi Allah Ta'ala, Nabi kata ghalabatni aini, kan? Mata aku terpejam, mengantuk, kan? Fama ayqadhani illa massa syams, aku bangun-bangun dah siang, tak sempat. Jadi kemudian Nabi SAW kata apa? Fa wallahi ma hamamtu ba'dahuma bisu'in mimma ya'maluhu ahlul jahiliyah hatta akramani Allahu bi nubuwwatihi. Demi Allah, Nabi kata, tidaklah selepas itu, tidaklah aku pernah lagi berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara yang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sehinggalah aku dimuliakan oleh Allah dengan dilantik aku sebagai nabinya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya penjagaan Allah SWT kepada Nabi SAW. Kemudian kita lihat ini semua adalah perkara-perkara yang antara contoh-contoh lain lagi penjagaan Nabi Allah Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memberikan memberikan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas, sama ada sebelum dia baginda dilantik sebagai rasul, diutuskan sebagai rasul, ataupun selepasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali oleh masyarakat Mekah, di kalangan musyrikin, di kalangan kaumnya sendiri Quraisy, Nabi dikenali sebagai seorang yang amanah. Begitu juga Nabi SAW dikenali sebagai seorang yang sidq, benar, jujur, amanah. Kemudian Nabi SAW dikenali sebagai seorang yang daripada awal lagi, daripada mula lagi, sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah sebagai Rasul, Nabi seorang yang suka menghubungkan silaturahim. Dan sebab itulah Khadijah sampai bersumpah, kan, ketika Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, bila Nabi SAW balik kembali ke rumah, dan Khadijah memerintahkan supaya Khadijah menyelimut, zammiluni menyelimutkan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW kata apa? Khashitu ala nafsi, aku rasa takut terhadap diri aku. Jadi Nabi SAW sendiri rasa takut pada diri dia bila Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama, maksudnya dalam keadaan yang agak terkejut. Nabi SAW kata khasyitu ala nafsi, aku takut diri aku ni tertimpa penyakit ataupun tertimpa junun, penyakit gila. Maksudnya Nabi sendiri takut terhadap diri dia. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu bahawasanya dia akan dilantik oleh Allah sebagai Rasul. Dan Khadijah kata apa? Demi Allah, Allah tidak akan tidak akan menghina engkau selama-lamanya. Sesungguhnya engkau orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Antara hujah yang ataupun kita kata-kata Khadijah radhiyallahu anha yang menghiburkan hati Nabi ketika itu dan memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ialah menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda dan seorang lelaki yang selalu menghubungkan silaturahim. Dan itu antara kita katakan mukaddimah sebelum kita masuk berkenaan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sehinggalah ancaman yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ringkaskan supaya kena dengan tajuk kita, kan, supaya kena dengan tajuk kita. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW di Mekah, para ulama tafsir ataupun ulama sirah membahagikan dua period dakwah di Mekah, iaitulah yang pertama dakwah sirriyah dan kedua dakwah jahriyah, ataupun kita kata as-sirru bid-da'wah dan al-jahru bid-da'wah. Pertama, period yang pertama iaitulah dakwah Nabi SAW kepada para sahabatnya atau kaum kerabatnya dengan dakwah secara rahsia. Kemudian barulah Nabi SAW dakwah secara jahar. Kita masuk terus kepada dakwah secara jahar, kerana ia ada kaitan dengan tajuk kita, iaitu bagaimana metodologi kaum musyrikin, kan, dalam memerangi dakwah Nabi SAW. Kerana apa tajuk ini? Sekadar untuk kita mengambil faedah, kan, memandangkan kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, ketika mana para pengikut, orang yang nak mengikut Nabi SAW mendapat pelbagai celaan, kejian, ancaman dan macam-macam lagi. Dan supaya apabila kita
meneliti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia sedikit sebanyak akan memberi tasliyah, atau kita kata memberi satu bentuk hiburan. Tak kala kita kadang-kadang kita rasa down kan, apabila mungkin apa yang kita sampaikan kepada kaum kerabat kita misalnya, ataupun kepada kawan-kawan kita tidak diendahkan, ataupun tidak disambut dengan baik, ataupun kita dicela, ataupun kita dituduh dengan pelbagai tuduhan-tuduhan keji dan apa-apa saja bentuk ancaman, maka antara cara untuk kita muhasabah, ataupun kita sentiasa mencari perkara ataupun mencari sesuatu yang lebih positif kan, berbanding dengan sikap kita mudah berputus asa kan. Itu negatif. Bila orang keji sikit, kita nak beramal dengan sunnah ni kan, khususnya zaman sekarang kan, nak beramal dengan sunnah, maka kita rasa tak kuat kan, kita rasa tak kuat, apatah lagi masyarakat yang kita kata tidak membantu kan. Contoh macam lelaki kan, nak simpan janggut tak boleh kan, ataupun kena pulau ke kan misalnya, ataupun orang tuduh sebagai teroris, sebagai syadid gini kan, ataupun perempuannya kan nak pakai tudung kan, orang macam ni, orang golongan-golongan yang kita kata tidak suka kepada Islam ni membuat tuduhan-tuduhan, dan kita nak beramal dengan sunnah misalnya kan, kita nak beramal dengan sunnah, orang kata macam ni, orang kata macam ni, dan kita mungkin tak mampu nak mengubah kita tak mampu nak mengubah masyarakat yang kita kata ada di kalangan mereka yang faham, ada yang tidak, ada yang bercampur dengan pelbagai macam rencah kan. Jadi antara caranya adalah dengan kita meneliti sirah Nabi, supaya ia memberi kekuatan kepada kita kan. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW berdakwah di Mekah dengan dakwah pada mulanya dengan secara rahsia selama berapa lama, dalam lebih kurang 3 tahun kan, pada yang awal. Kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan, ayat yang pertama Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi SAW menjaharkan ataupun menyampaikan dakwahnya secara terus terang, secara terang-terangan, iaitulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wa anzir, berikanlah peringatan, berikanlah ancaman, berikanlah peringatan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi ayat ini menjelaskan bahawasanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan seruan dan juga dakwah baginda kepada kaum kerabat terdahulu. Begitu juga ayat yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam antaranya di dalam surah Al-Hijr ayat 94, Allah kata, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berterus teranglah dalam menyampaikan seruanmu wahai Muhammad, yang inilah seruan tauhid, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah, yakni orang musyrikin. Dan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'mar fa kharaja huwa wa ashabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, sentiasa masih lagi bersembunyi tak kala mereka menyampaikan seruan dakwah tauhid kepada sahabat-sahabat mereka, sehinggalah turun ayat fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah secara terus terang dan terhadap apa yang kau diperintahkan kepada engkau, dan fa kharaja huwa wa ashabu, maka Nabi SAW pun keluar bersama dengan sahabatnya, yakni berdakwah dengan terang-terangan. Kemudian kita lihat bagaimana sebelum kita nak tahu bagaimana metodologi ataupun ancaman ataupun cara ataupun wasilah uslub yang digunakan oleh kaum musyrikin dalam memerangi ataupun dalam menghalang atau untuk memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dakwah Nabi dulu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana metodologi Nabi dalam berdakwah, khususnya dalam ketika dakwah
secara terang-terangan. Kita sekarang kena dakwah dengan rahsia-rahsia ke terang-terangan? Ni tengah-terangan ni. Ada kamera lagi kan. Ada live streaming lagi kan. Terang-terangan ni. Itu bukan sirah kan. Bukan sirah. Tapi cuma kita nak ambil apa faedah. Kerana mungkin di sana ada keadaan. Ada keadaan yang menuntut supaya kita merahsiakan. Tapi bukan semua benda lah. Ada keadaan-keadaan tertentu kan. Ini dibincangkan oleh para ulama. Bukannya macam sebahagian golongan yang tanzim kan. Harakat yang kita kata gerakan yang bawah tanah ni kan. Gerakan bawah tanah, gerakan sulit macam itu bukan kan. Itu bukan dakwah sekarang ini. Kerana sekarang ni Islam itu telah tersebar kan. Jadi dakwah boleh dilakukan secara terang-terangan. Cuma ada mungkin di kalangan, mungkin contohnya misalnya situasi dalam keadaan orang yang baru masuk Islam kan. Keluarga dia masih tidak menerima Islam kan. Jadi mungkin dia kena aplikasi dakwah secara sir. Mungkin maksudnya ikut keadaan. Mungkin dia, kalau dia bagi tahu dakwah secara terang-terangan, mungkin dia akan dipukul, akan diancam dengan sebagai lagi ancaman kan. Jadi kita lihat dakwah Nabi SAW pada mulanya. Nabi SAW berdakwah kepada kaum kerabat. Jadi maka perkara pertama yang Nabi SAW lakukan ialah Nabi SAW panggil kaum kerabat dia. Antaranya Nabi SAW panggil di kalangan Bani Hashim dan dari kalangan Bani Abdi Muttalib bin Abdi Manaf. Maksudnya merujuk kepada bapa-bapa saudara dia dan mak-mak saudara dia. Dan Nabi SAW panggil dia orang, maka berhimpunlah lebih kurang 40 ataupun 45 orang lelaki. Di kalangan, semuanya itu adalah di kalangan bapa saudara dan mak saudara. Bapa saudara dalam lelaki, di kalangan lelaki lebih kurang 40 atau 45 orang. Kemudian Nabi buat makanan. Nabi perintahkan Khadijah dan anak-anak dia supaya buat makanan. Sembelih kambing. Kemudian mereka pun makan. Makan dulu, makan. Ini antara uslub dakwah. Buat makan. Sebelum mengajar kitab tauhid kan. Dekat family. Contoh kan. Mengajar tauhid ni. Mengajar tauhid ni. Buat makanan dulu. Ajak pergi makan mana, Amber lah. Ajak pergi mana lagi? Tempat-tempat. Makan dulu. Bagi kenyang dulu. Bagi kenyang baru cakap. Selalu dia lapar-lapar ni dia tak boleh. Dia macam apa kan, dia tak happy kan. Tapi kalau ini dalam ini adalah uslub antara Nabi SAW gunakan. Panggil makan dulu. Ajak belanja makan. Ini antara uslub dakwah. Kan? Bukan makan je tu, tak cerita apa kan. Makan tambah lagi, tambah. Tak ada langsung dakwah. Kan? Buat tambah lagi mi goreng lagi satu, tambah. Tak ada dakwahnya. Tak. Makan itu adalah satu wasilah. Makan dulu. Sembang. Itu antara uslub dakwah. Nabi SAW buat kepada kaum kerabat dia. Sebab itu Nabi SAW jemput makan, mai makan. Kemudian dia orang pun makan. Bapa-bapa saudara Nabi, mak-mak saudara Nabi makan. Kemudian dia orang pun makan dan sampai kenyang. Fa'akalu hatta syabi'u. Dia makan sampai kenyang. Dan ada juga yang masih lagi baki-baki makanan yang tidak disentuh, ada juga. Kemudian Nabi SAW panggil bagi mereka minum susu pula. Maksudnya jamu betul-betul. Kemudian dia orang pun minum sampai kenyang. Sampai kenyang juga. Kemudian bila dia orang dah falamma intahau min ta'amihim wa syarabihim bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhum bima anzalallahu alaihi. Bila dia orang dah settle makan, kan, dah kenyang, dah lega makan, kan, kenyang, Nabi SAW pun mula, kan, bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhum bima anzalallahu alaihi. Dan Nabi SAW mula menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang disampaikan Al-Quran. Wa arada sallallahu alaihi wasallam an yukmila kalamahu wa yad'uuhum ila Allah fabtadarahu Abu Lahabinil kalam. Inilah pertentangan yang pertama sekali berlaku. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam first kali bila Nabi sebutkan ayat Quran berkenaan dengan tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam
jelaskan berkenaan dengan tauhid, dan Nabi tak habis lagi perkataan Nabi itu, ucapan Nabi itu tak habis lagi. Orang yang pertama menyekat ataupun orang yang pertama menghalang ucapan Nabi untuk disempurnakan. Nabi tak sempat lagi nak sempurnakan perkataan baginda, ucapan baginda. Orang yang pertama sekali yang menyekat sampai Nabi SAW berhenti siapa? Abu Lahab, bapa saudara dia. Jadi Abu Lahab lah orang pertama sekali yang menghalang ucapan Nabi yang pertama. Kenyang lepas tu Abu Lahab memang lahap lah pelahap makan dah kenyang, lepas tu dialah orang pertama sekali yang menghalang. Dia kata apa? Abu Lahab dia kata terus, haula'i hum umumatuk wa banu umumatik fatakallam bima turidu wada'is subah atau wada'is subata. Abu Lahab dia kata apa? Ini mak saudara kau ada depan kau ni, pak saudara kau ada ni, depa ni puas dah, depa ni makan garam daripada hang tu. Macam tu lah. Cakaplah apa nak cakap. Engkau Muhammad, kau nak cakap wada'is subah, tapi engkau tinggalkan subah. Apa maksud subah? Subah ni ialah gelar, apa tadi kita katakan, orang Arab dia ada satu istilah. Subah, dipanggil subah ni, dia daripada perkataan saba'a. Orang Arab jahiliah dia akan guna perkataan saba'a. Dikatakan saba'a fulanun, fulan telah menjadi sabah, ataupun atas isim fa'il sabiun, fulan telah menjadi fulan sabiun, fulan saba'a fulan telah menjadi sabah. Ini istilah orang Arab jahiliah guna. Dan istilah ini kalau ikut riwayat ni, Abu Lahab orang yang pertama guna. Ataupun Abu Lahab dia, orang musyrikin ataupun orang-orang Quraisy dia dah guna istilah ni. Maksud dia, istilah ini saba'a fulan ditujukan bagi orang-orang yang keluar daripada agama nenek moyang Quraisy. Sesiapa sahaja yang tidak menerima ajaran nenek moyang Quraisy, menerima ajaran menyembah berhala yang telah menjadi sebati dan telah menjadi perkara yang turun-temurun nenek moyang mereka, sesiapa saja yang tidak ikut ataupun keluar daripada agama nenek moyang, maka mereka akan digelarkan sebagai sabak. Sebab itu Abu Lahab kata, Muhammad, hang nak cakaplah apa pun, wada'is subah, tapi engkau tinggalkan subah. Istilah sekarang kita ni Wahabi betul tak? Orang yang tak ikut ajaran nenek moyang Wahabi. Orang yang tak ikut apa-apa saja perkara yang dah menjadi lama ataupun dah jadi nenek moyang contoh macam apa, tahlil arwah misalnya, kenduri tahlil apa semua kan, ini nenek moyang kan, dianggap sebagai Wahabi. Ini kita kata uslub yang sudah ada dulu lagi. Dan Abu Lahab kata, dan Abu Lahab kata, wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatat taqah. Kau kena tahu bahawasanya kaum kau ni tak kuat pun kalau nak lawan dengan orang Arab. Tak kuat pun. Abu Lahab jadi kalau kau kalau engkau nak buat juga benda ini, kita kata engkau akan akan menerima ancaman. Engkau takkan lama lah. Abu Lahab mulalah. Ini bentuk pertama sekali. Macam kita sekarang kan, tak payahlah nak mengaji tauhid ni, mengaji akidah ni, nanti Wahabi lah. Orang nak mengaji tauhid, nak mengaji akidah, diberi kata-kata Wahabi. Tak payahlah duk sebut-sebut pasal syirik ni, pasal kubur, pasal biarlah mereka nak buat. Wahabi ni nanti takut ni kena Wahabi, nak kena Wahabi tu macam satu benda yang macam istilah orang Arab dulu kan, macam satu tabu kan, macam benda yang sangat-sangat menjijikkan. Lalu kata, tengok apa Abu Lahab kata, fama raaitu ahadan jaa ala bani abihi bi syarrin
mimma ji'tahum bih. Aku tak pernah lihat bila Nabi SAW berkata perkara yang berlawanan dengan ajaran nenek moyang. Lalu Abu Lahab kata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang datang daripada keturunan bapa engkau, daripada keturunan Abdul Muttalib, datuk engkau, tidak ada orang yang pernah bawa perkara yang paling buruk melainkan engkau. Itu Abu Lahab. Kita kata ini adalah ancaman pertama yang Nabi SAW terima adalah daripada bapa saudara dia sendiri. Dan memang kita kata penolakan yang kita terima daripada orang yang terdekat adalah sangat-sangat besar, sangat-sangat besar impak dia berbanding dengan orang yang jauh. Maka lepas perkataan Abu Lahab itu, maka berpecahlah, bapa saudara pun mulalah bergaduh-gaduh, mulalah dia orang saling salah menyalah, ataupun ada yang backup Nabi, ada yang backup Abu Lahab, ada yang cela Abu Lahab. Sebab 45 orang kan, ramai. Termasuk di antara mereka ada juga mak-mak saudara Nabi. Kemudian kita lihat apa yang Nabi SAW sebutkan. Bila Nabi SAW bagi orang makan tadi, kemudian apa kandungan teks, apa yang seruan dakwah Nabi. Kita nak tengok apa yang Nabi SAW sampaikan sampai Abu Lahab kata macam tu. Sampai Abu Lahab kata, da'us subah, jangan jadi Wahabi. Silap. Sampai Abu Lahab kata, jangan jadi subah, jangan jadi sabak, jangan kamu ikut agama yang keluar daripada agama nenek moyang kamu. Apa? Nabi SAW kata apa? Nabi SAW berkhutbah. Nabi kata, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuh, wa uminu bih, wa tawakkalu ilaih, wa atawakkalu alaih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini khutbah Nabi. Kemudian Nabi kata, innar ra'ida la yakdhibu ahlah. Sesungguhnya orang yang yang datang untuk memberi petunjuk, dia tidak akan pernah mendustakan ataupun tidak pernah akan berdusta kepada penduduk ataupun orang-orang yang tinggal di tempatnya. Wallahi law kadzabtu an-nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalaulah aku adalah orang yang pernah berdusta kepada manusia kesemuanya, maka nescaya aku juga tidak akan sesekali berdusta kepada kamu. Walau gharartu an-nasa jami'an ma gharartukum. Dan kalaulah aku pernah berdusta ataupun menipu ataupun memperdayakan manusia kesemuanya, maka aku tidak akan memperdayakan kamu. Dan kata Nabi SAW, wallahi alladhi la ilaha illahu inni rasulullahi ilaikum khassah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkannya, inni rasulullahi ilaikum khassah. Sesungguhnya aku ialah rasul Allah, utusan Allah yang diutuskan kepada kamu khususnya. Wa ilan nasi kafah, dan kepada manusia kesemuanya. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Ini antara isi kandungan dakwah Nabi. Pertama tadi Nabi sebut tentang tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini menunjukkan bahawasanya dakwah Nabi, seruan Nabi adalah bermula dengan tauhid. Kemudian bila Nabi SAW sebut lagi, wallahi, demi Allah, di dalam teks ataupun kita kata khutbah Nabi ini kepada kaum kerabat baginda, Nabi kata, demi Allah, tidaklah kamu mati melainkan mati kamu adalah seperti kamu tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Ataupun Nabi kata, wallahi la tamutunna kama tanamun. Kamu benar-benar akan mati sebagaimana kamu tidur. Ini menunjukkan bahawasanya antara intipati dakwah Nabi ialah beriman kepada hari kebangkitan. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kamu pasti akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kamu bangkit daripada tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kamu pasti akan dihisab atas apa yang kamu kerjakan. Wala tujzaunna bil ihsani ihsana, dan kamu pasti akan diganjari atas kebaikan ihsan yang kamu lakukan dengan ihsan juga Allah akan ganjari kepada kamu. Wa bisu'i su'an, dan kamu akan diganjari dengan keburukan di atas sebab keburukan yang kamu lakukan.
wa innaha la jannatun abadan aw lanarun abada. Sesungguhnya perkara ini semua hanyalah melibatkan sama ada syurga yang benar, syurga yang abadi, dan juga neraka yang abadi. Menunjukkan bahawasanya syurga dan neraka kekal abadi. Ini antara dalil para ulama. Wallahi ya bani Abdul Muttalib, ma a'lamu syabban fil Arabi jaa qaumahu bi afdala mimma ji'tukum bih. Nabi rad balik Abu Lahab punya kenyataan tadi. Ini antara uslub dakwah, antara termasuk uslub dakwah adalah kita merad, kita membantah balik dakwaan dusta yang ditujukan kepada dakwah Nabi, ditujukan kepada Islam. Kita wajib membantah, tetapi membantah dengan hujjah, membantah dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan kita supaya berdebat, berjidal, membantah mereka dengan cara yang terbaik. Nabi jawab balik apa yang Abu Lahab kata dia. Abu Lahab kata, engkau tidak ada yang pernah kami lihat lelaki ataupun pemuda yang bawa apa yang terhadap kaumnya yang paling buruk daripada engkau bawa. Nabi rad balik. Nabi kata apa? Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, tidaklah aku tahu seorang lelaki, seorang pemuda di kalangan Arab yang datang kepada kaumnya yang membawa sebaik-baik bawaan, sebaik-baik risalah, sebaik-baik mesej yang ada pada aku. Tidak ada aku tahu lelaki yang paling utama yang membawa kepada kaumnya risalah ini, yang paling baik adalah inilah yang ada di hadapan kamu semua. Inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku, Nabi tegaskan lagi, aku mendatangi kamu dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wa qad amarani Allah Ta'ala an ad'uakum ilaih, dan Allah telah memerintahkan kepada aku supaya aku berdakwah menyeru kamu kepadanya, kepada Islam, kepada tauhid. Fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Sesiapa di kalangan kamu yang nak memberikan kesetiaannya kepadaku, kan, dan supaya aku menjadi saudaranya dan juga sahabatnya. Kemudian orang pertama yang jawab ialah Abu Talib. Abu Talib jawab apa? Abu Talib, kan? Abu Talib bapa saudara Nabi yang paling Nabi SAW sayang, yang menjaga Nabi daripada kecil selepas kematian datuknya. Abu Talib jawab dengan jawapan yang positif. Ma ahabba ilaina muawanatak wa aqbalana linasihatik wa ashadda tasdiqan li hadithik wa haula'i banu abika mujtami'un wa innama ana ahaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bih fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira an nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Abu Talib jawab, jawapan dia bagus pada awalnya. Abu Talib kata, tidaklah, demi Allah, sesungguhnya kami sangat cinta untuk menolong kau, wahai anak saudara, dan kami telah mendengar nasihat engkau tadi. Ini Abu Talib punya jawapan bagus. Kerana kami juga membenarkan apa yang kau katakan. Dan semua bapa-bapa saudara kau telah berhimpun. Dan aku adalah salah seorang di kalangan mereka. Dan aku adalah orang yang pertama, yang paling pantas menjawab, memberi respon terhadap apa yang kau ajarkan. Maka teruskanlah terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, wahai anak saudaraku. Bagus kan? Pada mulanya. Demi Allah, aku akan sentiasa membela-Mu. Dan aku akan menghalang orang yang cuba untuk menghalang kau, ataupun cuba untuk mengapa-apakan kau. Kecuali, ada kecuali. Abu Talib jawab kecuali. Ghaira an nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Kecuali hati aku, jiwa aku ni tak mampu untuk aku meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ini jawapan Abu Talib. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Abu Talib dia mengetahui kebenaran. Dia mengetahui dakwah yang Nabi SAW bawa, tauhid, kebenaran, Islam. Dan dia tahu, dan dia terima nasihat Nabi. Dia kata betul, tidak ada perkara yang batil. Dan dia tidak memberi respon yang negatif seperti mana Abu Lahab. Buatlah apa yang kau nak buat, apa yang kau diperintahkan oleh Allah untuk lakukan. Tetapi aku tak mampu untuk, jiwa aku ni tak mampu untuk aku meninggalkan agama nenek moyang aku. Ini Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran berkenaan dengan Abu Talib,
Ini Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Sebab itu sampai Abu Talib nak dekat mati pun Nabi SAW masih lagi nak, kan, supaya bapa saudara yang disayanginya itu, yang membelanya, kan, mati-matian, Nabi SAW nak supaya Islam itu diterima oleh bapa saudaranya sendiri, tetapi tidak. Sebab jawapan dia pada akhir hayat dia, Abu Talib jawab benda yang sama. Sebagaimana pertama ucapan dia ketika dia dengar dakwah Nabi yang pertama, ketika itulah ketika matinya juga dia menjawab dengan jawapan dia sama. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa kenapa? Kerana teman-teman rapat. Teman-teman rapat. Sebab dia tahu kebenaran. Tapi sebab dia, kawan-kawan dia yang hasut. Sebab ketika nak dekat mati tu, Abu Talib, siapa yang ada di sekeliling dia, antaranya Abu Sufyan, Abu Jahal, kan. Dia orang kata ala millati Abdi Muttalib, kan. Dia orang yang suruh supaya Abu Talib mati dalam keadaan menyebut bahawasanya dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Ini agama nenek moyang mereka. Jadi itu jawapan Abu Talib. Maksudnya kat sini ada, kita kena faham bahawasanya dalam tentangan terhadap dakwah yang diterima oleh Nabi SAW ada pelbagai reaksi. Yang pertama, yang paling keras, Abu Lahab. Dan yang paling durjana, paling celaka sekali, dimulakan dengan tuhmahan dan tuduhan dan ancaman. Ini Abu Lahab punya style. Ada lagi satu, dia tidak mengancam tetapi dia meninggalkan untuk membantu. Dan kita kata benda ni sunnatullah yang akan berulang setiap zaman. Sebab itu Nabi SAW kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum. Wa fi riwayah la yadurruhum man khadhalahum. Akan ada sentiasa di kalangan umatku orang-orang golongan taifah, sekelompok kecil yang sentiasa mempertahankan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, man khalafahum. Dalam riwayat lain man khadhalahum, orang-orang yang meninggalkan, yakni maksud khazal tarkul ma'unah ba'da ma'rifatil haq, yakni meninggalkan untuk memberi pertolongan, membantu selepas dia dah tahu itu adalah kebenaran. Sama macam Abdul Muttalib, kita kata Abu Talib. Dia dah tahu Nabi SAW bawa kebenaran, tapi dia bela, tetapi dia tak ikut. Sama juga orang yang dah tahu manhaj salaf. Dia dah tahu manhaj salaf ni adalah manhaj yang hak, tetapi dia disebabkan oleh hawa nafsu, disebabkan oleh pelbagai faktor-faktor, sama ada dalaman dan luaran, maka dia meninggalkan. Dia dah tahu dah ini adalah benar, dia dah tahu, tetapi dia meninggalkan untuk dia tak ikut. Kemudian semua bapa lepas Abu Talib bagi respon yang positif, semua bapa-bapa saudara Nabi pun turut ikut sama jejak langkah Abu Talib. Dia orang bagi respon yang positif juga, sebab Abu Talib antara yang paling berpengaruh di antara semua bapa saudara dia, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab still keras. Sebab itu kadang-kadang bila orang bila teringat Abu Lahab ni, ada teringat ustaz-ustaz kita pernah kata lah, kan, bila orang tuduh kita, orang gencar mengaitkan kebenaran ini dengan tuhmahan ataupun tuduhan Wahabi misalnya, kan, hakikatnya mereka ini adalah pengikut Lahabi, Abu Lahab. Tapi kita tak diperintahkan untuk membalas wala talmizu bil alqab, kita tak boleh menggelar, kita bukan prinsip kita untuk menggelarkan orang, tapi biarlah, tapi sampai kadang-kadang tu rasa geram juga, kan, manusia, kan. Jadi terkeluarlah perkataan orang ni Lahabi, Wahabi Lahabi, sebab ikut Abu Lahab lah style dia, jadi itu contohlah, kan. Kemudian Abu Lahab dia kata apa? Lepas dia tengok respon Abu Talib, dia kata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib,
hadhihi wallahi sawah. Ini yang Muhammad bawa ni demi Allah satu sial, dia kata. Sawah, kesialan, dia kata. Tak baik, dia kata. Sebab itu dia kata, khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ala yadayhi ghairukum. Lebih baik kita tangkap dia ataupun kita ambil dia dulu sebelum orang-orang lain bukan daripada bani keturunan kita ni ambil dia. Lebih baik kita ajar dia dululah sebelum orang lain yang luar daripada kabilah kita, keluar daripada keturunan kita ni ambil dia, supaya kita boleh ajar dia lah. Fa in aslamtumuhu hina idzin dalaltum wa in mana'tumuhu qutiltum. Jadi kita ambil lah, ya, sebelum dia ni, sama ada dia nanti mungkin akan dimudaratkan oleh orang lain. Lebih baik kita dulu yang kerjakan dia dulu. Ini Abu Lahab punya pemikiran, kan. Kemudian tengok, tak habis lagi. Tak habis lagi. Dalam banyak-banyak tu, tiba-tiba mak saudara Nabi yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah bersuara. Ada juga perempuan, Faqalat Safiyatu ammatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ni siapa? Mak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyah cakap, Safiyah bersuara. Sebab Safiyah ni lebih tua pada Abu Lahab. Dia tengok Abu Lahab ni kurang ajar sangat, Jadi Safiyah kata ke Abu Lahab, "Ai ukhayya, wahai adikku, ayahsunu bika khudlanu ibnu akhika?" Adakah engkau sanggup nak meremehkan ataupun engkau mengkhianat ataupun engkau mencela ataupun engkau mengkhianati anak saudara engkau sendiri? Fa wallahi ma zala al ulama'u yukhbiruna annahu yakhruju min di'i Abdul Muttalib nabiyyun fa huwa. Kata Safiyah, dia kata apa? Demi Allah, sentiasa ulama-ulama menunjukkan ketika jahiliah dah ada, maksudnya ulama di sini merujuk kepada ahlul kitab dan juga kuhan, yakni bomoh pun disebut ulama kerana mereka ada ilmu berkenaan dengan ghaib. Mereka ada kontak dengan jin. Jadi kahin ni dia adalah di sisi orang jahiliah adalah ulama. Tapi di sini apa yang dimaksudkan oleh Safiyah ini merujuk kepada ahlul kitab. Sebab itu Safiyah bagi hujah. Safiyah kata, demi Allah, ulama, maksud ulama di sini ahli kitab, sentiasa memberikan berita, menyampaikan kepada kita ataupun dia, annahu yakhruju min di'i Abdul Muttalib nabiyyun fahuwa. Mereka dah bagi tahu dalam kitab-kitab mereka bahwasanya di kalangan akan datang nabi, seorang nabi daripada keturunan Abdul Muttalib, maksudnya orang Arab. Seorang nabi akan datang. Dan ternyata kalau betul anak saudara kita kena gembiralah. Ini respon yang positif. Sebab itu Safiyah dia kata fahuwa. Dan dialah, kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, memang benar, dan dialah nabi. Abu Lahab kata apa? Abu Lahab kata, hadza wallahi al-batilul amani. Ini semua khayalan. Abu Lahab. Wa kalamun nisa'i fil hijal. Ini kata-kata perempuan yang tak berguna. Dia pelekehkan pula Safiyah. Nampak tak backup daripada mak saudara Safiyah binti Abdul Muttalib. Maksudnya menunjukkan Safiyah dia ada ilmu. Dia pernah dengar daripada ahlul kitab bahawasanya akan datang di kalangan Arab, yang di kalangan keturunan Abdul Muttalib seorang nabi. Dan dia confident bila Nabi SAW dakwah, cakap apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, sampaikan risalah, maka Safiyah percaya. Sebab itu dia rat balik Abu Lahab, adik dia. Kemudian apa dia kata Abu Lahab jawab balik, idza qamat butunu Quraisy wa qamat ma'aha al-Arab fama quwwatuna bihim fa wallahi ma nahnu 'indahum illa akalatu ra'sin. Faqala Abu Talib wallahi la namna'annahu ma baqina. Abu Talib bersumpah, dia kata, demi Allah, selagi mana kami hidup, kami akan tetap menghalang. Dan kisah ini diriwayatkan secara panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad.
dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih. Begitu juga disebut oleh maksud riwayat ini dia bercampur. Dia ada yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang kedua ni, kisah yang kedua ni diriwayatkan oleh Ibnu Athir di dalam Al-Kamil fi Tarikh. Walaupun di sana kita kata kisah ni boleh dijadikan syawahid, dijadikan sebagai penyokong, kan? Walaupun bukan untuk dijadikan i'timad, kan? Maksudnya kalau kita lihat dari segi sanad, mungkin sanadnya ada perbahasan, tetapi kisah ini ada kita boleh jadikan sebagai syawahid ataupun pendokong, tidak sebagai i'timad. Kemudian ini adalah contoh, kita kata contoh tentangan ataupun kita kata metod yang digunakan oleh musuh Nabi SAW yang pertama sekali, iaitu Abu Lahab, kan? Sebab itu kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lain, bila Nabi SAW pergi berdakwah ke pasar ke pasar-pasar di Mekah pada zaman jahiliah, kan? Setiap kali Nabi SAW kata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Orang yang akan ikut Nabi di belakang Nabi ialah Abu Lahab. Dia akan ikut belakang Nabi. Bila Nabi SAW dah selesai ucap dakwah Nabi, seruan Nabi, Abu Lahab akan potong. Dia kata, wahai manusia, jangan ikut dia ni. Anak saudara aku ni sabik. Anak saudara aku ni dah sabik, dah sesat. Huwa sabiun, dia kata. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahawasanya Abu Lahab kata lagi, sabaqta ya Muhammad, engkau dah memang betul-betul pure sabak ni. Jadi adakah Nabi layan? Adakah Nabi layan serangan-serangan yang berbentuk label ataupun tohmahan, ataupun kita kata ialah melabel Nabi SAW digelar sebagai sabik. Bahkan bukan sabik saja, Nabi digelar sebagai majnun, sahir, orang tukang sihir, syairun majnun, penyair yang gila. Nabi digelar dengan macam-macam label, dengan di label dengan macam-macam label, tapi Nabi SAW tetap meneruskan dakwah baginda. Ini antara perkara yang kita boleh lihat daripada contoh daripada Nabi SAW pada permulaan dakwah. Begitulah juga Nabi SAW berdakwah di atas bukit Safa, kan? Bila Nabi SAW selepas Nabi SAW dah merasa tenteram akan ucapan yang dikeluarkan oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, berkenaan jaminan Abu Talib akan memberi bantuan dan juga penjagaan, perlindungan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW meneruskan dakwah baginda dengan naik ke atas bukit Safa, dan Nabi SAW berdakwah di atas bukit Safa dengan Nabi SAW menyeru kepada kaumnya, kan? Sebab itulah bila Nabi SAW naik atas bukit Safa, Nabi kata apa? Ya sabahah. Ini satu seruan Nabi seru pada waktu pagi. Kemudian orang-orang yang ramai-ramai yang tengah buat urusan mereka itu, kaum musyrikin, mereka kata, man hadzal ladzi yahtif? Siapa orang yang duk menjerit-jerit ni ataupun duk menyeru ni? Mereka kata, qalu Muhammad. Mereka kata ini adalah Muhammad. Fajtama'u ilaih. Lalu dewan pun berhimpun di sekeliling Nabi. Kemudian wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan yanzur. Ada juga orang musyrikin yang tak boleh nak keluar kerana mereka sibuk dengan perniagaan mereka, mereka hantarkan utusan untuk dengar. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Datanglah Abu Lahab dengan beberapa orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya? Apabila adakah kamu melihat bahwasanya kalaulah aku mengkhabarkan kepada kamu semua bahwasanya ada seekor kuda di sebalik lembah ini yang akan menyerang kamu, adakah kamu semua akan mempercayai aku? Akuntum musaddiqiyya? Qalu na'am. Mereka kata, ya, kami akan percaya. Ma jarrabna 'alaika kadiban. Kami dah tahu bahawasanya engkau ni tak pernah lagi menipu.
selama kami duduk tengok kau, kamu hidup daripada kecil sampai besar, sampai engkau dah berada di usia kamu ini, kami tak pernah tahu kau ni suka berdusta ataupun pernah berdusta. Majarrabna alaika kadhiban. Qala, kemudian Nabi SAW sambung balik ucapan baginda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang memberi peringatan kepada kamu akan azab Allah yang sangat pedih. Kemudian Abu Lahab kata apa? Ini yang kedua. Abu Lahab kata, tabban laka sa'iral yawm, tabban laka sa'iral yawm, ali hadha jama'tana. Celakalah engkau, wahai Muhammad, celakalah engkau untuk sepanjang hari ini. Dahsyat kan? Adakah hanya ini saja tujuan engkau menghimpunkan kami? Kemudian Allah Ta'ala turunkan, fanazalat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sehinggalah akhir ayat. Kemudian turunlah ayat Allah Ta'ala membela Nabi SAW dan mencela kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian banyak lagi riwayat-riwayat yang kita boleh lihat berkenaan dengan antara metod-metod pertentangan ataupun strategi ataupun metodologi yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kepala-kepala kaum musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, sangat banyak dalam memerangi dakwah Nabi SAW. Itu yang kita lihat itu adalah antara perkara-perkara yang permulaan kan. Banyak lagi kalau kita lihat perkara-perkara yang dilakukan ataupun wasilah, uslub-uslub yang digunakan oleh kaum Quraisy, musyrikin Quraisy untuk menghalang ataupun memerangi dakwah Nabi SAW. Antaranya yang lain iaitulah mereka, antaranya Al-Walid ibn Mughirah, apabila dia melihat konsisten ketetapan pendirian yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia kata Muhammad ni memang bukan calang-calang lah, betul-betul dakwah, betul-betul dia ni tak takut ancaman dan sebagainya. Kita cuba cara yang berikutnya. Antaranya Al-Walid ibn Mughirah, Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, dan dia mensahihkan riwayat ini daripada Ibnu Abbas, katanya Al-Walid ibn Mughirah, dia pernah mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada Al-Walid ibn Mughirah Al-Quran. Dan bila dia dengar Nabi SAW baca Al-Quran, faka'annahu raqalah, dia pun nampak macam lembut. Al-Walid ibn Mughirah nampak lembut hati dia. Fabalagha dhalika Aba Jahlin, berita berkenaan dengan Al-Walid ibn Mughirah mendengar bacaan Nabi SAW, lalu dia pun macam menunjukkan kelembutan hati dia ketika itu sampai kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun mendatangi Al-Walid bin Mughirah. Dia kata, "Ya am, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan." Qala lima? Qala liyu'tuka fa innaka ataita Muhammadan. Dia kata, Abu Jahal kata, "Wahai bapa saudaraku," ini satu gelaran untuk menghormati dia, "sesungguhnya kaummu telah melihat telah melihat ataupun telah menghimpunkan kepada kamu harta." Kemudian Al-Walid bin Mughirah kata, sebab Al-Walid bin Mughirah ni dia orang yang sukakan harta. Dia sukakan harta, dia kaya. Kemudian Al-Walid kata, "Kenapa?" "Liyu'tukah fa innaka ataita Muhammadan." Untuk engkau berikan kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi Muhammad. Kemudian dia kata, "Qad alimat Quraisyun anni min aktsariha mala." Sesungguhnya semua orang Quraisy tahu bahawasanya aku ni orang yang paling kaya. Kemudian sebab apa? Tengok kat sini. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini, bila dia orang tengok, sebab tengok di sini Al-Walid ibn Mughirah, dia adalah seorang
tokoh yang berpengaruh di dalam Quraisy. Dia ada seorang tokoh yang berpengaruh di dalam Quraisy kerana dia seorang businessman. Dan dia ada pengaruh yang besar. Jadi Abu Jahal bila dia tengok Nabi SAW bacakan Al-Quran kepada Al-Walid Ibn Mughirah, kemudian dia tengok bahawasanya Al-Walid Ibn Mughirah nak menunjukkan penerimaan dia terhadap Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia kata kita kena halang. Cara dia dengan apa? Dengan kita tunjukkan harta. Yang kita ingatkan bahawasanya ini adalah harta kaum Quraisy yang kau kena jaga, dan kita bagi kat dia harta ni, kita tunjuk supaya dia ingat bahawasanya dia adalah orang yang ada kedudukan di kalangan kaum Quraisy. Ini tengok taktik. Kemudian dia orang seakan-akan apa? Kita pergi puji dia. Dia orang tak pergi puji wahai Walid, engkau adalah kaya, tak. Tapi dia orang bawa harta. Tengok cara dia, taktik dia halus. Dia orang bawa harta, Al-Walid ni dah kaya. Tapi Abu Jahal dia kata, okey, kalau kita nak puji dia takkan apa-apa, tapi ataupun mungkin dia akan nampak kita punya tujuan. Jadi kita bawa harta kaum kita himpun, kita bawa dekat depan Al-Walid Ibn Mughirah, kita letak kat dia. Kemudian kita kata kita nak bagi semua harta ni kat dia. Macam hina kan? Jadi Al-Walid Ibn Mughirah itu sebab Al-Walid Ibn Mughirah kata, peliklah Al-Walid kata, hampa ni macam nak pelakih aku ke? Qad alimat Quraisyun anni min akthariha mala. Dia bangga balik. Dia kata, bukankah semua orang Quraisy tahu bahawasanya aku ni orang yang paling kaya? Tiba-tiba kamu nak bagi harta yang tak seberapa ni pada aku. Nampak kan? Cara dia orang nak menjauhkan Al-Walid Ibn Mughirah daripada Nabi. Kemudian apa yang dia kata? Kalau begitu wahai Al-Walid Ibn Mughirah, wahai bapa saudara kami, atau wahai ketua kami, ataupun wahai pemimpin kami, cakap, faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lah atau annaka karihun lah. Engkau wahai Al-Walid, kalau engkau nak supaya kami sentiasa mengiktiraf bahawasanya engkau adalah businessman, billionaire, millionaire di Mekah ini, engkau kena pergi dekat Muhammad, engkau kena kata dan sampaikan kepada kaummu bahawasanya engkau tidak suka kepada Muhammad, dan engkau mengingkari apa yang Muhammad bacakan kepada engkau. Nampak? Kemudian Al-Walid Ibn Mughirah kata apa? Wa madza aqul? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lama bil ash'ari minni wala a'lama bi rajazihi wala bi qasidihi minni wala bi ash'aril jin. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha. Al-Walid Ibn Mughirah dia jawab balik. Dia kata, apa yang aku nak cakap? Demi Allah, tidak ada orang yang di kalangan kamu yang paling tahu syair berbanding aku, dan paling tahu berkenaan dengan qasidah-qasidah berbanding aku, dan berkenaan dengan syair-syair jin. Yang ini daripada mulut-mulut bomoh, kuhan, daripada aku. Wallahi, kata Al-Walid, ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha. Apa yang aku pernah dengar daripada mulut Muhammad tidak sama dengan apa yang aku pernah dengar seperti syair-syair yang kamu pernah ataupun kamu sering lantunkan. Wa wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawatun. Al-Walid Ibn Mughirah kata, demi Allah, sesungguhnya perkataan Muhammad ini benar-benar manis, ada kemanisan. Wa inna alaihi la talawah, katanya maksudnya ia sangat-sangat baik. Wa annahu la muthmirun a'lahu mu'dhikun asfaluh wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Sesungguhnya perkataan Muhammad itu akan meninggi dan tidak ada perkara yang akan berada di atasnya. Wa innahu la yahtimu ma tahtah qala la yarda anka qaumuka hatta taqula fi. Bila dipuji Al-Quran yang didengar daripada Nabi SAW, dipuji Al-Walid bin Mughirah sebab dia tidak ada apa-apa kepentingan. Dia dengan jujur dia sampaikan balik apa yang dia dengar. Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad ni adalah perkara yang sangat manis, sangat tinggi, sangat indah. Kemudian bila kaum dia tadi dengar jawapan Al-Walid bin Mughirah, dia kata apa? Antaranya Abu Jahal lah. Abu Jahal kata, la yarda anka qaumuka hatta taqula fi. Kaum kamu takkan redha kepada kamu sehingga engkau katakan sebaliknya. Kau jangan puji Muhammad, tapi kau kata benda yang buruk pada Muhammad. Selagi engkau duk kata macam ni, kau balik kepada kaum kau, mungkin kau akan dipulau. Ini adalah bentuk ancaman. Nampak? Kaum kau takkan redha kepada kau. Qala fada'ni hatta ufakkir. Al-Walid bin Mughirah kata,
Kalau macam tu biarlah aku seorang-seorang, biar aku fikir dulu. Biar aku bersendirian, biar aku fikir dulu. Falamma fakkara, bila dia fikir, syaitan datang kan. Macam mana ni kalau aku balik nanti aku habislah dipulau oleh kaum aku sendiri kan. Selama ni gelaran-gelaran orang yang panggil aku the best billionaire in Mekah, the best millionaire in Mekah, jutawan yang paling hebat di Mekah, sekian-sekian jutawan Quraisy yang paling hebat. Habis gelaran-gelaran Datuk Seri, Datuk apa semua ni habis lah. Saya katakan macam tu lah. Kemudian dia fikir, last sekali dia dapat idea, syaitan datang kat dia, dia kata, hadza sihrun yu'thar ya'thuruhu an ghairi. Dia kata kat kawan, wahai kawanku, apa yang aku tarik balik apa yang aku kata kepada Muhammad tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada aku tu. Sebenarnya itu adalah sihir yang memberi kesan. Dia jawab balik. Ini semua sebab apa? Nak mencari keredaan manusia. Dia kata hadza sihrun yu'thar. Ini adalah sihir dia sebenarnya. Ya'thuruhu an ghairi, yang memberi kesan kepada orang lain yang mendengarnya. Maka ketika itulah Allah Ta'ala turunkan berkenaan dengan Al-Walid ibn Mughirah ini. Allah kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida." Tinggalkanlah aku dan orang-orang dan sesiapa yang aku telah ciptakan mereka dengan seorang. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan aku telah menjadikan baginya harta yang banyak, menuju kepada Al-Walid ibn Mughirah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku berikan kepadanya segala apa perkara yang dimudahkan kepadanya. Thumma yatma'u an azid, dan dia pun tamak untuk supaya aku menambahkan kepadanya hartanya. Kalla innahu kana li ayatina anida, bahkan tidak, sesungguhnya dia akan ayat-ayat kami, dia mengingkari ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia berfikir dan mencari sesuatu helah, kan. Faqutila kaifa qaddar, celakalah dia ni, kan, bagaimana dia boleh berfikir macam tu. Thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar, dia berfikir lagi. Thumma abasa wa basar, kemudian dia, Allah Ta'ala cerita macam mana Al-Walid ibn Mughirah ni punya, dia berfikir tu, kan. Thumma adbara wastakbar, dan dia berpaling dan dia menyombongkan dirinya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, dan dia kata bahawasanya tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad ini melainkan sihir yang memberi kesan. In hadza illa qaulul bashar, sesungguhnya ini hanyalah perkataan manusia. Yakni Al-Walid ibn Mughirah menyatakan bahawasanya apa yang dia dengar daripada mulut Muhammad itu bukanlah kalam Allah, tetapi adalah kalam manusia, kalam bashar, dia kata. Jadi ini antara kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Dan kisah ini ada riwayat sebahagiannya mursal, dan ada juga riwayat yang diriwayatkan secara marfu', dan semuanya kita kata boleh menjadi pendokong, kuat menguatkan antara satu sama lain. Itu antara contoh berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah. Jadi ini berikan kepada kita gambaran bagaimana orang yang nak menghalang kebenaran ini, dia akan menggunakan antaranya apabila kita cuba untuk menyampaikan seruan dakwah, kan, kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh, kan, orang yang mempunyai kedudukan, tetapi mereka ini akan dihalang oleh bitanatus su', yakni teman-teman rapat yang jahat ini, Abu Jahal tadi, kan, dan juga kaum-kaum dia. Sebab itu kalau kita lihat kebanyakan, subhanallah, kalau kita lihat kebanyakan orang yang sesat, ada yang dia sesat disebabkan dia terpedaya dengan diri dia sendiri, satu, wal'iyadzubillah. Ini kebanyakannya bermula daripada orang-orang yang, misalnya orang-orang yang dia mempunyai ramai pengikut, follower yang ramai, peminat yang ramai. Jadi dia akan menyebabkan dia terpedaya dengan ramainya orang yang mengikut dia. Itu satu. Maksudnya dia daripada diri dia sendiri. Yang kedua, dia terpedaya dengan pujian ataupun dengan kata-kata ataupun dengan pandangan pengikut-pengikut dia, kaum-kaum dia.
orang-orang yang ada di sekeliling. Maksudnya dia terpedaya, maksudnya di sini dia akan apa sahaja perkara yang tidak disukai oleh orang yang ada di sekelilingnya, maka itu dia akan jadikan neraca. Sehingga kan walaupun perkara itu bertentangan dengan kebenaran sekalipun, apabila perkara itu bertentangan dengan keredaan pengikut-pengikutnya, maka dia tak berani nak buat keputusan. Macam tadi Al-Walid bin Mughirah kan, dia asalnya dia dah tahu kebenaran, dia dah dengar Al-Quran, dan dia tahu bahawasanya Al-Quran itu memang benar-benar indah, betul-betul kalam, bukannya sihir, bukannya syair. Tetapi disebabkan apa? Disebabkan kedudukan, hawa nafsu, disebabkan oleh pengikut. Ini banyak berlaku. Sebab itu ini antara perkara yang kita perlu perhatikan, perlu kita muhasabah. Mungkin kita tak ada apa lah kan, tetapi orang yang ada kedudukan, tak kira lah siapa pun kan, ustaz pun sama kan. Last kali mula-mula ustaz kan, mula-mula kita taklah, biasa je mula-mula ustaz, sikit-sikit ustaz kita kan, sampai kita tak boleh pula belajar dengan ustaz lain kan, sampai apa saja yang ustaz kita katakan itu dah. Ni di kalangan orang sunnah sekali lah, orang-orang yang belajar, yang mendakwa belajar sunnah kan, dia tak mau, dia kata aku kena belajar dengan satu ustaz ni je kan. Jadi dia tak membantu sebenarnya, dan akhir sekali dia akan menyebabkan taksub. Kita jangan cakap dekat golongan sufi, golongan-golongan yang dah menyeleweng, tapi benda ini akan berlaku pada sesiapa sahaja yang tidak dirahmati oleh Allah. Orang yang akan selamat hanya orang yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kita lihat ramai orang yang dia binasa ataupun dia tergelincir adalah disebabkan oleh pengikut. Yang kita cuba tengok dulu kan, bagaimana orang yang dia ada kedudukan kan, contohnya macam tarikat-tarikat kan, dia nak jaga pengikut-pengikut dia. Dia nak supaya apa yang dia lakukan mesti mendapat persetujuan ataupun keredaan pengikut dia. Ataupun sebaliknya, yang pengikut dia nakkan keredaan daripada pemimpin ataupun ketuanya. Sebab itu Allah kata dalam Quran apa? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Di akhirat nanti akan terputus segala asbab. Ketika mana orang-orang yang mengikut, dia akan berlepas diri daripada orang-orang yang diikut, ataupun orang-orang yang diikut akan berlepas diri daripada orang yang mengikut. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika itu mereka melihat azab yang ada di hadapan mereka, maka ketika itu terputus segala sebab. Sebab ini kita kata fitnah bila kita terlampau taksub, fanatik dengan individu, tidak kira siapa. Ini sebab itu kita, kalau belajar kitab tauhid kan, berkenaan dengan al-ghulu fi salihin kan, berkenaan dengan ghulu, sikap ghulu terhadap orang soleh, sehingga menjadikan segala perkataannya sebagai neraca untuk mengukur kebenaran. Maksudnya sampai mendahulukan dalil, sampai mendahulukan perkataan syekh daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas. Ini antara contoh. Sebab itu kita katakan antara perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat bahaya. Dan ini kita kata apa yang kita baca kan, ataupun kita bincangkan pada malam ini kan, semuanya adalah sebagai satu bentuk muhasabah kepada kita kan, kerana apa yang disebutkan oleh para ulama salaf, iaitulah ketika kita membacakan sirah Nabi ataupun kita menyebut berkenaan dengan zikrus salihin, an-nuzulus sakinah fi dzikris salihin. Sebahagian ulama salaf sebut ketenangan akan turun apabila kita menyebut berkenaan dengan kisah-kisah orang yang saleh ataupun sirah Nabi, merujuk kepada sirah Nabi. Sirah Nabi adalah yang utama yang untuk kita dapatkan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah kan. Bahkan sirah Nabi adalah perkara yang boleh membawa kita untuk memberi kita petunjuk supaya kita mendapat petunjuk yang benar kan, berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebuah sedikit berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Sebenarnya dia adalah tajuk yang last minute maksudnya Ustaz Adli suruh ganti kan, jadi kita pun tak tahu nak
last minute tajuk apa. Jadi kita pun buka buku ni, nampak ada bab yang pertama macam kita kata, okey aku buka kitab ni, bab apa yang itulah yang aku akan. Macam tu lah. Buka-buka tengok bab tu. Itu kita bacakanlah. Jadi semoga mendapat manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.